Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersemangat lagi tak hari ni? Kita nak belajar tajuk baru. Tajuk apa tu? Hari ni kita akan belajar tajuk Jumaat Penuh Barakah. Murid-murid boleh merujuk ke teks muka surat 118 sehingga 121. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat sama-sama apa itu keistimewaan hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Okey, maksudnya di sini, di dalam Islam, hari Jumaat ini merupakan satu hari yang istimewa kerana telah disyariatkan dan juga dikhususkan adanya satu solat, iaitu solat Jumaat. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Baiklah, murid-murid boleh lihat perkataan-perkataan yang Ustazah highlightkan ataupun Ustazah warnakan dengan warna merah, iaitu merupakan isi penting lah bagi pengertian solat Jumaat ni. Okey, yang pertama, solat 2 rakaat. Yang kedua, secara berjemaah. Yang ketiga, hari Jumaat. Seterusnya, dilakukan pada waktu zuhur. Dan yang paling penting sekali, didahului dengan 2 khutbah. Baiklah, mari kita pergi dan cuba ingat dalil kewajipan solat Jumaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu disuruh untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi murid-murid, ini adalah dalil bagi kewajipan solat Jumaat. Mari kita lihat pula kepada hukum solat Jumaat. Ustaz, apakah hukum kita menunaikan solat Jumaat? Hukum kita mendirikan solat Jumaat adalah untuk bagi lelaki Muslim yang cukup solat. Jadi, berdasarkan perbualan di sini, jelaslah bahawa hukum solat Jumaat adalah fardu ain bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Seterusnya, kita akan belajar berkaitan situasi ataupun cara bagaimana solat Jumaat itu didirikan. Situasi pertama. Azan pertama akan dilaungkan, iaitu menandakan masuknya waktu solat zuhur.
Seterusnya, azan kedua pula akan dilaungkan selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Situasi kedua pula, khatib membaca khutbah yang pertama. Kemudian, khatib akan duduk sebentar selepas menyampaikan khutbah yang pertama. Selepas itu, khatib akan bangun dan menyambung semula bacaan bagi khutbah kedua sehingga selesai. Situasi ketiga di mana muazzin atau Bilal akan melafazkan iqamat, iaitu sebagai tanda akan bermulanya solat Jumaat. Situasi keempat, solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Maksudnya, selepas sahaja solat Jumaat sebanyak 2 rakaat ini didirikan, maka selesailah solat Jumaat pada hari tersebut. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita baca sama-sama lafaz niat solat Jumaat. Usalli fardal Jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Kita lihat pula kepada syarat-syarat wajib solat Jumaat. Siapakah yang wajib mendirikan solat Jumaat? Okey, yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh ataupun cukup umur. Seterusnya, berakal ataupun tidak gila. Seterusnya, lelaki. Di sini perempuan tidak diwajibkan untuk mendirikan solat Jumaat. Okey, yang kelima, sihat tubuh badan. Okey, jika seseorang itu mempunyai keuzuran, maka tidak diwajibkan untuknya mendirikan solat Jumaat. Okey, yang keenam, bermukim. Maksudnya di sini seorang ahli penduduk di dalam sesuatu kawasan tersebut. Bukanlah seorang yang musafir, kerana orang yang bermusafir tidak diwajibkan untuk mendirikan solat Jumaat. Okay, dan yang terakhir sekali adalah merdeka. Bukanlah seorang hamba yang tidak mendapat keizinan daripada tuannya untuk mendirikan solat Jumaat. Seterusnya, syarat-syarat sah solat Jumaat. Okey, baik, yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat, tidak kurang daripada 40 orang. Ini termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Okey, syarat yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Syarat sah yang keempat adalah tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Seterusnya, didirikan secara berjemaah. Dan yang seterusnya, didahului dengan 2 khutbah. Dan yang terakhir sekali, belum didirikan solat Jumaat di qaryah ataupun di kampung yang sama sebelumnya. Oleh itu, sebagai rumusannya pada hari ini, kita mestilah banyakkan ibadah pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam dalam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, ia juga melatih kita melakukan kebaikan secara berjemaah. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.